Dalam timba tu ada kepala manusia, macam kepala seorang lelaki yang garang dengan rambut panjang dan misai yang lebat, melentik ke atas. Pakai kain ikat kepala macam hulu barang diraja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan kisah daripada Abang Gani dengan dua orang kawannya yang terjumpa sebuah tempayan dengan ukiran naga masa mereka bertiga pergi ke sebuah rumah lama untuk ambil buah membelam. Nak tahu kisah dia? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Yang nak beli lampu benang ni dan benang ni untuk air raya, boleh klik link WhatsApp dekat bawah. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sarah. Waktu kejadian ni, umur Abang Gani sekitar 10 hingga 11 tahun. Masa tu cuti sekolah hujung tahun. Kebiasaannya, budak kampung kalau waktu cuti panjang ni akan pergi merayau sekitar kampung dengan lipstick tersangkut dekat leher. Suatu hari, di musim kemarau pertengahan bulan 12, musim daun getah gugur, pagi tu, lepas sarapan, Abang Gani duduk dekat halaman rumah. Tak tahu nak ke mana pagi tu. Kawan-kawan pun mungkin ada yang belum bangun tidur lagi. Tak lama kemudian, dua orang kawan Abang Gani, Bahar dan Mail, datang. Bahar berkata, "Weh, jom remak membelam dekat rumah Tok Ki. Kemarin aku tengok banyak yang masak." "Petang nantilah, pagi ni kadang-kadang anak dia balik." Rumah Tok Ki ni adalah rumah lama peninggalan kerabat diraja Patani. Sebuah rumah kayu yang besar dan agam. Bentuknya macam istana kerajaan Melayu lama. Kata orang-orang tua dekat kampung, kayu-kayu untuk buat rumah tu dibawa khas dari Patani semasa penjajahan British dulu. Kayu-kayu dan papannya tetap utuh walaupun dah berpuluh tahun. Tak ada kesan dimamah anak-anai, namun warnanya dah kehitaman. Bagi Abang Gani dan kawan-kawan, rumah tu memang menyeramkan. Lebih kurang pukul 6 petang, mereka bertiga pergi ke rumah tu ikut jalan belakang, menyusuri lereng-lereng kebun getah yang sikit semak dengan pokok-pokok kecil dan cerun bukit yang agak tinggi. Bila sampai dekat rumah tua tu, mereka tinjau kawasan sekeliling rumah. Keadaan agak sunyi. Mail ditugaskan mengawal di bahagian depan rumah kalau ada orang yang datang. Abang Gani dan Bahar panjat pokok membelam belakang dapur berdekatan bilik air yang agak luas. Bilik air tu dah lama tak digunakan, berserakan dengan daun kering dan ranting kayu. Ada sebuah kolam air yang sederhana besar dan beberapa buah tempayan besar macam dalam filem Alibaba Bujang Lapuk tu. Tempayan-tempayan tu kelihatan agak kotor dan berlumut.
Namun, salah satu daripadanya kelihatan bersih macam dijaga. Ada ukiran pucuk rebung berbentuk lingkaran pada bahagian atas dan bawah. Di bahagian tengah, ada ukiran 2 ekor naga yang tengah bertembung dengan mulut tenganga keluar api. Matanya terjegir dengan taring yang panjang dan tajam. Abang Gani dan Baha terus pilih dan petik buah-buah membelam yang masak dan separuh masak. Mael masih berkawal di bahagian depan rumah. Tengah asyik petik buah dan isi dalam karung plastik. Tiba-tiba Mael terpekik. Woi, cepat turun, ada orang datang. Abang Gani terus panjat bahagian paling atas pokok dan cuba sembunyi pada satu dahan yang agak rimbun dengan daun. Sementara Baha pula tergopoh gapah turun. Dia terpinga kejap dan mungkin terlalu panik. Baha terus masuk ke dalam tempayan yang terukir gambar naga tu. Kemudian tarik satu talam besar lalu tutup mulut tempayan tu. Agak lama suasana sepi. Kemudian Mael datang sambil matanya melilau perhati sekitar kawasan lalu mendongak. Abang Gani bersuara dari atas pokok. Mana ada orang? Tak ada pun. Tadi aku nampak seorang perempuan masuk. Mana? Perasaan kau je tu. Tak ada siapa pun. Buat suspend je. Kemudian Abang Gani suruh Baha keluar dari dalam tempayan naga tu. Tapi Baha tak keluar-keluar. Mungkin dia terlena. Mael segera tarik talam besar yang tutup mulut tempayan tu. Tiba-tiba Mael menjerit. Mak! Wajahnya pucat lesi. Abang Gani keherananan dan bertanya, Kenapa? Kenapa Baha? Baha tak ada. Tapi apa Mael? Tengkorak. Tengkorak? Abang Gani segera turun dari pokok sambil gigit tangkai beg plastik yang penuh dengan buah membelam tu. Sampai dekat bawah, dia dah tercungap-cungap. Mael perhati dengan wajah yang pucat. Dengan dada yang berdebar-debar, Abang Gani jenguk ke dalam tempayan. Abang Gani bersuara, Tengkorak apanya? Kan kerantung nyo tu. Tapi aku nampak tengkorak manusia tadi. Mana Baha? Kerantung nyo ni ialah kelapa kering yang dah ditebuk tupai. Okey, Mael pandang Abang Gani. Abang Gani hanya terdiam. Kemana Baha ni? Memang Abang Gani nampak jelas Baha masuk dalam tempayan tu tadi. Suasana semakin gelap. Dah nak masuk waktu maghrib. Keadaan sunyi. Dekat jalan raya pun dah tak ada kenderaan yang lalu. Memang waktu tu pintu sempadan antara Malaysia dan Thailand tutup pukul 6 petang. Dan orang-orang kampung ketika itu tak ada kenderaan melainkan basikal. Seorang dua je yang mampu beli motosikal. Abang Gani bersuara, Jom baliklah. Mungkin Baha dah lari balik dulu kot. Macam mana kalau Baha belum balik? Nanti mak dia tanya macam mana? Abang Gani terdiam sambil berfikir, mesti Makcik P.A. akan tanya mana Baha sebab dia tahu biasanya Baha selalu main dengan Abang Gani dan Mael. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketawa dari dalam rumah tua tu. Mereka berdua tersentak dan cuba mengamati suara ketawa tu. Itu suara Baha. Abang Gani dan Mael saling berpandangan. Kemudian, mereka menghampiri rumah tu dengan berhati-hati. Bila pula Baha naik ke rumah ni? Memang Abang Gani nampak jelas dia masuk dalam tempayan besar tu tadi. Tapi bila masak, dia keluar dan masuk ke dalam rumah tu. Abang Gani tolak daun pintu dapur. Terdengar lagi suara dari dalam rumah dekat bahagian atas. Dapur rumah tu dekat bahagian bawah berlantaikan simen. Terdengar suara Baha. Banyaknya barang-barang emas kakak. Cantik. Tapi dengan siapa dia bercakap? Tak dengar pula suara orang lain. Abang Gani dan Mael saling berpandangan. Mereka serba salah nak naik ke bahagian atas rumah tu atau tak? Akhirnya Abang Gani dan Mael beranikan diri untuk naik je. Mereka mula melangkah dan pijak anak-anak tangga kayu yang masih kukuh tu. Hingga ke anak tangga paling atas, Abang Gani jenguk ke dalam. Walaupun keadaan dah hampir gelap, apalagi dalam rumah kosong yang tak dipasang lampu, tapi dalam sebuah bilik dari pintu yang tenganga nampak terang, macam ada cahaya dari lampu dama. Kelihatan Baha tengah duduk bersila dan bercakap dengan seseorang. Tak ada sesiapa dekat depan dia. Baha macam membelik sesuatu. Baha bercakap sendirian. Abang Gani dan Mael terlopong pandang dia. Baha bersuara, Kakak bagi dekat saya. Terima kasih ya kak. Woi Baha, kau buat apa dekat sana? Bila masa kau keluar dari tempayan tu?
sambil berpaling dengan muka terkejut. Bahar bersuara, "Saya balik dulu ya kak, kawan dah ajak balik." Kemudian Bahar bangun dan melangkah ke arah tangga. Abang Ani dan Mail hanya perhati dengan keheranan. Mail bertanya, "Kau bercakap dengan siapa tadi?" Bahar hanya tersengih je sambil tunjuk sesuatu dekat tapak tangannya. Dalam suasana semakin suram tu, benda tu nampak bersinar keemasan. Abang Gani dan Mail terkebil-kebil pandang benda tu. "Mana dapat?" tanya Abang Gani. Bahar masih tersenyum. Mereka semakin bingung. "Jom balik dulu, nanti aku cerita," kata Bahar. Disebabkan dah nak malam, mereka balik ikut jalan raya. Lagipun dah tak ada orang dekat jalan masa tu. Kedengaran sayup-sayup gema azan maghrib dari masjid yang terletak 500 meter dari situ. Masa nak melintas jalan, kelihatan seorang lelaki separuh umur tengah kayuh basikal tua. Dia pakai kain pelekat, baju Melayu dan bersongkok. Mereka kenal orang tua tu, Pak Lang Meli. Pak Lang Meli bersuara sambil pandang beg plastik dekat tangan Abang Gani. Maghrib-maghrib masih merayau lagi. Hampa main mana ni?" "Oh, hampa curi pelam Tok Ki ya?" "Mana ada curi Pak Lang, kami minta lah." "Jangan nak tipu. Minta dekat siapa? Mana ada siapa dekat rumah tu?" "Adalah." "Siapa?" "Kak Putri Intan." "Putri Intan?" Pak Lang Meli macam terperanjat besar. Kemudian dia pandang mereka dengan keheranan. Sampai dekat rumah Abang Gani, suasana dah gelap. Lepas bahagikan buah membelam, dapatlah 10 biji seorang. Mail dan Bahar segera pulang. Rumah Mail agak jauh dekat hujung padang bola. Rumah Bahar pula dekat belakang rumah Abang Gani je. Abang Gani naik ikut pintu dapur senyap-senyap. Tapi tersentak nampak ayah dia tengah siang ikan baung atas pelantar buluh. Ayah Abang Gani bersuara, "Meraya ke mana tu? Maghrib baru balik." Abang Gani cuma tersengih je sambil cuba sembunyikan plastik buah pelam dalam baju. Ayah Abang Gani bersuara lagi, "Apa tu?" "Buah pelam." "Ambil mana? Hampa kebas pelam tak okey ke? Mainlah dekat rumah tu, kena jerkah dengan hantu tempayan, baru hampa tahu." Abang Gani tersentak. Segera dia teringat Mail yang nampak tengkorak manusia dalam tempayan besar tadi. Bulu roma terus meremang. Cepat-cepat Abang Gani masuk dalam bilik supaya ibu dia tak sempat tanya dia dah mandi ke belum. Kalau tahu Abang Gani belum mandi, mesti ibu dia akan paksa juga pergi mandi. Jangan kata nak ke sungai, nak tumpang mandi perigi belakang rumah Bahar pun tak sanggup rasanya. Tapi akhirnya ibu dia tanya juga dan terpaksalah Abang Gani pergi mandi. Dengan seluar pendek dan tuala, Abang Gani pergi ke belakang rumah Bahar. Dekat nak sampai sana, kedengaran suara Bahar membebel sambil berjalan ke arah perigi. Bahar pun kena paksa mandi juga. Nasib baik Bahar ada. Taklah takut sangat. Sebaik sampai je, Bahar bertanya, "Kau pun kena paksa juga ke?" "Yelah." Masa mereka tengah mandi, tiba-tiba terasa angin agak kencang menderu dari arah kebun getah tua. Angin tu seakan berpusar mengelilingi rumpun kantan tak jauh dari perigi. Mereka berdua toleh ke arah rumpun kantan tu dengan wajah yang agak cemas. Kelihatan cahaya yang agak terang dari dalam rumpun kantan. Kemudian ada satu sosok melangkah keluar dari rumpun kantan tu. Seorang perempuan muda yang sangat cantik, berpakaian macam puteri raja, pakai mahkota dan pegang tongkat yang agak panjang macam tongkat yang biasa dipegang khatib bila baca khutbah tu. Perempuan tu bersuara, "Adik-adik sayang, baru nak mandi ke? Kenapa tak mandi dekat rumah kakak tadi? Ada air dalam tempayan kan?" Mereka tercengang. Jantung Abang Gani tiba-tiba berdegup dengan kencang bila perempuan tu sebut pasal tempayan besar tu. Bahar kelihatan menggigil. Perempuan tu bersuara lagi, "Dah makan buah mempelamnya? Nanti kalau nak lagi, datanglah rumah kakak ya." Mereka berdua terkaku, mulut terkunci. Kemudian perempuan tu gaib dan cahaya di sekitar rumpun kantan pun hilang. Bahar baru boleh bersuara, "Kak Putri Intan." Cepat mandi, cepat mandi." Abang Gani terus tarik tali timba dari dalam perigi. Bahar berdiri dekat sebelah dengan badan berlumuran sabun. Bila timba sampai ke mulut perigi, terasa macam ada benda dalam timba tu, macam batu.
Abang Ngani hairan, mana mungkin ada batu besar dalam perigi tu? Kalau ada pun, macam mana boleh tercedok sekali dalam timba? Sebab Abang Ngani cuma cedok bahagian atas air perigi je. Dengan rasa yang amat hairan dan berdebar-debar, Abang Ngani bawa timba tu dekat pelita tepi dinding. Sebaik sampai dekat pelita dan jenguk dalam timba, benda ni, mereka berdua terkaku. Suara bahagian tersekat di kerongkong, mata terbeliak. Dalam timba tu ada kepala manusia, macam kepala seorang lelaki yang garang, dengan rambut panjang dan misai yang lebat melentik ke atas. Pakai kain ikat kepala macam hulu barang diraja. Bahagian lehernya berdarah pekat hingga air dalam timba tu pun jadi merah. Tiba-tiba mata di kepala tu yang mulanya terpejam sekarang dah terbuka dan terbeliak, menyeringai pandang mereka berdua. Giginya tajam dan ada taring yang agak panjang. Mereka berdua menjerit ketakutan. Abang Ngani lepas timba dan lari keluar sekuat hati. Bahar dengan tubuh yang masih ada sabun pun turut lari lintang pukang. Malam tu, Abang Ngani susah nak lelapkan mata. Terbayang segala peristiwa yang terjadi. Paling mengerikan, kepala manusia dalam timba tu. Kepala terasa kembang semacam je. Tapi Abang Ngani tak bagi tahu apa-apa pada mak ayah dia. Rasanya Bahar pun tak bagi tahu orang tuanya. Kalau bagi tahu, nanti boleh kena kuarantin. Tak boleh merayau merata lagi. Esoknya, mereka ke sawah terbiar belakang rumah Mak El. Bawa botol kaca kecil dengan elastik tersangkut dekat leher. Bendang tu dah lama terbiar. Mereka merayau sekitar bendang, selak rumpun-rumpun dalam air, perhati setiap lopak air. Kalau jumpa buih berkarat, nak cari ikan laga. Tengah asyik cari ikan laga tu, tiba-tiba bunyi horn kereta dari jalan raya. Mereka serentak menulis. Sebuah kereta Opel Rekord warna hijau. Dekat dalamnya ada seorang lelaki Cina separuh umur, berkacamata dan hanya pakai singlet pagoda. Dia bersuara, "Oi, mari sini Sat." "Apa woi? Mau kena elastik kah?" "Ayah, soleh. Masa, mari sini sekejap." Itu macam lah panggil orang." Bahar memang agak panas baran sikit. Kemudian mereka bertiga redah semak bendang. Abang Ngani memang kenal Apek tu, sebab selalu juga ikut ayah dia pergi kedai Apek tu dekat Pekan Keroh, sekarang Pekan Pengkalan Hulu. Dia tauke kedai hardware. Aseng nama dia. Aseng minta tolong mereka bertiga carikan tempayan besar sebab anak dia nak buat landscape. Kalau boleh yang ada gambar naga. Kalau ada, dia nak bayar RM50. Zaman tu RM50 macam RM500 zaman sekarang. Mereka bertiga tersentak dan saling berpandangan. Bahar cakap ada, tapi kalau nak, malam esok tunggu dekat padang bola. Aseng setuju dan bagi duit pendahuluan RM10. Kemudian Aseng hidupkan enjin kereta dan bergerak pulang. Mak El bersuara, "Mana nak cari tempayan?" "Yang dekat rumah Tok Ki tu lah." "Gila kau, tempayan puaka tu. Nak mampus. Ada hantu tengkorak lah." "Mana ada lah, kan kerantung nyor je dalam tempayan tu. Kau tak nak duit?" Mak El terdiam. Dia serba salah antara RM50 dan tengkorak tu. Akhirnya Mak El setuju. Bahar tak cakap banyak sebab dia ni jenis yang asal dapat duit je, dia jalan je. Setelah berpakat, mereka segera pulang. Sebelum pulang, mereka bertiga singgah kedai runcit, beli ais kacang 3 bungkus dan ada baki RM9. Mereka bagi RM3 seorang. Malam esoknya, lepas maghrib, mereka bersiap untuk mulakan operasi. Tapi apa pun kena pergi mengaji dulu dekat rumah Tok Din. Abang Ngani beritahu mak dia yang dia balik lambat sikit malam tu sebab Tok Din ada buat makan-makan lepas mengaji. Malam tu lepas mengaji, mereka bertiga bergerak ke rumah Tok Ki. Duit punya pasal, segala rasa takut terus hilang. Bila nak sampai je rumah Tok Ki tu, Mak El bersuara, "Kalau ada Kak Puteri Intan macam mana? Kita minta je lah dekat dia. Dia baik dengan kita, mesti dia bagi punya." Bila sampai, keadaan rumah tu gelap je. Kak Puteri Intan tak ada agaknya. Mereka segera ke bilik air belakang rumah. Bahar bawa lampu suluh. Kemudian mereka bertiga menghampiri tempayan besar tu dengan berhati-hati. Bahar suluh ke dalam tempayan. Ada kerantung nyor dan ranting-ranting kecil.
Mael nampak serba salah. Bahar bertanya, macam mana nak bawa ni? Kita golek je. Mereka bertiga pegang mulut tempayan tu untuk terbalikkannya. Namun tempayan tu terasa amat berat, tak bergerak pun, padahal ada keratonnya je dalam tu. Mereka cuba sekali lagi, tetap tak bergerak. Kemudian mereka berhenti kejap nak ambil nafas. Bila mereka nak cuba lagi, tiba-tiba terdengar suara mengeruh dan garau yang kuat dari dalam tempayan. Tempayan tu bergoyang-goyang dengan bunyi suara yang mengerang yang amat keras. Cepat-cepat mereka berundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah yang pucat dan menggigil. Tempayan tu terus bergoyang-goyang dengan suara mengerang dekat dalam. Mereka bertiga terpaku dan menanti apa yang muncul dari dalam tempayan tu. Tiba-tiba mulut tempayan tu nampak bercahaya. Serentak dengan tu muncul sosok berbulu lebat berwarna hitam yang besar dan tinggi, bertanduk, bermata merah saga. Lembaga tu bersuara, "Manusia serata, berani ganggu aku tidur. Dah berpuluh tahun aku tidur. Malam ni ada yang ganggu." Suara yang garau dan kasar tu seakan bergema memecah keheningan malam tu. Kemudian lembaga hitam tu keluar dari tempayan. Abang Gani tak mampu bergerak. Bahar cuba berlindung di sebalik salah satu tempayan lain yang ada dekat situ. Mael pula tersandar dekat pangkal pokok membelam. Wajahnya pucat, menggigil, terketa-keta. Masing-masing dah terkaku. Abang Gani cuba menjerit tapi suara tak boleh keluar. Lembaga tu terus bergerak ke arah Mael dengan matanya yang merah menyala dan taringnya yang menyeringai. Tanah seakan bergegar setiap kali lembaga tu melangkah. Mael tak dapat bergerak, cuma melihat dan menanti. Abang Gani cuba baca ayat kursi yang diajar Tok Din tapi hanya dalam hati. Mulut bagai terkunci. Lembaga tu bergerak semakin dekat dan semakin dekat ke arah Mael. Kedua tangannya yang hitam berbulu dengan kuku yang panjang dan tajam dihalakan ke depan macam nak cekik leher Mael. Tiba-tiba Awak hitam? terdengar seakan suara wanita. Tak semena-mena badan Abang Gani mula boleh bergerak. Dia menoleh ke arah suara tu. Dalam gelap malam dan sikit bercahaya, terdengar suara Bahar dari sebalik tempayan tempat dia bersembunyi tadi. Kak Puteri Intan? Sudahlah orang hitam, jangan marah. Mereka budak-budak lagi. Mereka cuma nak ambil tempayan tu, bukan nak ganggu kamu tidur. Lembaga tu terdiam. Tubuhnya dibaluti asap dan akhirnya gaib bersama gumpalan asap tadi. Mereka semua dah boleh bergerak, tapi masih dalam keadaan terpinga-pinga dengan degupan jantung yang masih berdegup kencang. Kemudian Puteri Intan menghampiri mereka. Langsung dia tak tunjukkan rasa marah sebab mereka ceroboh kawasan rumah dia. Kak Puteri Intan bersuara, "Adik-adik kakak sayang, tak apa-apa kan? Lain kali kalau nak tempayan, minta dulu dengan kakak. Jangan terus ambil je. Sila ambil, kan dah terkena tempat si Awan tidur. Ambil yang tu." Kak Puteri Intan tunjuk pada satu tempayan lain berdekatan tempayan lembaga hitam tadi. Tempayan tu serupa je, ada ukiran naga tapi kecil sikit. Tiba-tiba tempayan yang Kak Puteri Intan tu tunjuk bercahaya dan terus hilang. Zoom. Mereka semakin tercengang. Kak Puteri Intan bersuara lagi, "Lelaki Cina tu tengah tunggu. Pergilah minta upah. Beritahu padanya tempayan naga yang dia nak dah ada dalam keretanya." Mereka semakin hairan. Macam mana pula tempayan dah ada dalam kereta Tauke Seng sedangkan mereka belum pun ambil? Kak Puteri Intan bersuara lagi, "Pergilah cepat, dia tengah tunggu. Adik-adik nak duit kan?" Mereka serba salah sebenarnya. Memang tak masuk akal. Macam mana Kak Puteri Intan boleh tahu tentang Tauke Seng yang nak beli tembaga naga tu? Bahar dan Mael pandang Abang Gani sambil terkebil-kebil. Abang Gani bersuara, "Oh, terima kasih banyak Kak Puteri Intan. Kami pergi dulu ya." Dengan 1000 persoalan bersarang di fikiran, mereka pergi ke padang bola. Memang betul Tauke Seng tengah tunggu. Sampai je Abang Gani terus minta duit baki lagi RM40. Aseng bersuara, "Ayah, mana itu tempayan? Kasih tempayan dululah baru kasih wang." "Itu tempayan sudah ada dalam bonet kereta." "Hah? Bila lu orang angkat mai?" "Buka tengoklah kalau tak percaya."
Tauke tu tercengang pandang mereka bertiga. Kemudian dia tarik punat untuk buka bonet. Sebaik bonet dibuka, dia terkejut besar, terlopong, macam tak percaya. Terkebil-kebil pandang satu tempayan naga yang cantik dalam bonet kereta dia. Asing bersuara, bila lu orang angkat mali? Tu tak payah tahulah, kami sudah angkat kasih lu. Sekarang cepat kasih wang lah. Tauke Seng segera seluk saku dan hulur 3 keping not 50. Mereka bertiga pun terkejut juga. Sampai 150 dia bagi, sedangkan janji cuma RM50 je. Abang Gandhi bersuara, RM150 Tauke? Ya, tak apa, angkat saja. Wang kasih lu orang. Tauke Seng segera masuk ke dalam kereta. Sambil hidupkan enjin, dia bersuara lagi, tak tahu macam mana lu orang angkat. Tahu-tahu sudah ada dalam kereta. Ini hantu kan Latuk punya gereja. Apa pun, terima kasih ah. Dalam kebingungan, Tauke Seng berlalu pergi. Kemudian mereka bertiga bagikan duit RM50 seorang. Walau masih kebingungan, akhirnya mereka serentak menjerit kegembiraan. Terima kasih banyak Pak Trintan. Demikianlah kisahnya beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang bila sesekali Abang Gandhi pulang ke kampung, rumah tu masih teguh berdiri walaupun dah tinggal separuh. Bila terpandang rumah tua tu, kenangan lalu mengimbau lagi. Bahar dan Mail sekarang dah pencen tentera. Mail pun dah bercucu, berniaga laksa dekat kawasan Baling. Bahar dah jadi ketua security di sebuah kilang. Dan Abang Gandhi pula tetap dengan dunia dia, menulis dan main muzik. Okey, itu dia kisah dari Abang Gandhi. Kadang-kadang bila cerita tentang masa kecil-kecil ni, terasa rindu pula dengan kawan-kawan sepermainan dulu. Zaman-zaman tak ada gadget, zaman-zaman macam-macam permainan kita main lah. Rindu kan? Baiklah, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan dalam channel Syarul Chapter ni, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.